What's up guys, welcome back to channel Akif Aiman. Video kali ni aku bukan nak cerita pasal cerita-cerita seram lah. Kali ni aku nak kongsikan 5 jenis filem. Tak kisahlah genre apa pun, genre komedi ke, genre seram ke, genre misteri ke, ataupun genre kemerdekaan. Why kemerdekaan? Sebab bulan ni bulan Ogos. So aku nak share 5 jenis filem kegemaran aku relate dengan kemerdekaan yang wajib hampa tonton. So let's go. Number 1. Apa lah bang? Apa pun boleh lah. Orang cakap. Bagi filem yang pertama iaitu filem Bukit Kepong. Filem Bukit Kepong ni ditayangkan di Pawagam pada tahun 1981. Berkisahkan mengenai perjuangan pihak polis menentang komunis. Diangkat dari kisah benar yang terjadi pada tahun 1951. Filem arahan Tan Sri Jane Samsudin ini dilakukan oleh beliau. Bagi jalan cerita filem ni, cerita dia berkenaan dengan perjuangan pasukan polis dan masyarakat tempatan di Bukit Kepong di Johor melawan komunis pada tahun 1950. Kepuncak pertempuran berlaku pada 23 Februari di Balai Polis Bukit Kepong yang mempunyai 18 orang anggota. Filem ini menggambarkan semangat wajar yang ditunjuk oleh pasukan polis. Walaupun mereka diserang oleh 180 orang penganas komunis, tetapi mereka tetap berjuang sehingga titisan darah yang terakhir untuk mempertahankan negara. Dan barisan pelakonnya adalah James Samsudin sendiri sebagai Sarjan 393 Jamil bin Muhammad Shah, A. Rahim sebagai Lance Corporal 3168 Jidin bin Omar, Husin Abu Hassan sebagai MM10533 Osman Yusof, dan Datuk Yusof Haslam sebagai MM8600 Jaafar bin Hassan. Kami mati di sini. Bukit Kepong menjadi tanah kubur kami. Number 2. Dan bagi filem dalam carta nombor 2 ini adalah filem Lieutenant Adnan. Bebaskan Melayak ini dari penjara. Filem ini adalah arahan daripada favourite director aku iaitu Aziz M. Osman. Telah diterbitkan pada tahun 2000, menampilkan gerapan kisah benar Lieutenant Adnan Saidi yang terjadi semasa Perang Dunia Kedua. Dan bagi sinopsis filem ini, mengisahkan beberapa pemuda kampung termasuk Adnan bin Saidi berminat menjadi tentera, tapi mak bapak mereka ni tak bagi peluang mereka masuk ketenteraan. So Adnan dan kawan-kawan dia ni bernekat untuk lari keluar daripada kampung ke kem latihan tentera di Port Dickson. Di situ mereka mendaftarkan diri untuk menjalani latihan fizikal dan mental bagi melayakkan diri untuk menjadi seorang tentera. Keberanian dan kesungguhan mereka ni mereka tunjuk dalam filem ini. Selepas pada tu Adnan dinaikkan pangkat menjadi seorang lieutenant. Waktu Perang Dunia Kedua, Lieutenant Adnan Saidi telah terkorban semasa mempertahankan tanah Melayu daripada serangan tentera Jepun. Pertempuran di Bukit Candu yang terletak di Pasir Panjang, Singapura menunjukkan gugurnya seorang perwira Melayu yang begitu diguruni oleh pihak musuh. Filem ini dilakukan oleh Harry Osman sebagai Lieutenant Adnan, Umi Aida sebagai Safia, Farid Amirul sebagai Major Fujiwara, dan Faizal Hussein sebagai Private Ayub. Number 3. Dalam carta nombor 3 iaitu filem Paloh. Dendam askar Jepun terhadap orang Cina sudah terbalas. Filem Paloh ni mengisahkan kisah benar penduduk daerah Paloh yang terletak di Johor. Filem arahan director kegemaran aku juga iaitu Adman Saleh yang ditayangkan pada tahun 2003, mengangkatkan kisah penduduk tanah Melayu yang terpaksa hidup dalam tekanan akibat berlakunya konfrontasi antara pihak tentera Jepun dan Parti Komunis Malaya. Dan jalan cerita filem ini, pada sekitar tahun 1944, penduduk tanah Melayu terpaksa hidup dalam tekanan akibat berlakunya konfrontasi antara pihak tentera Jepun dan juga Parti Komunis Malaya. 4 sahabat iaitu Ahmad, Osman, Putih dan juga Harun berkhidmat sebagai polis Jepun, dan mereka turut tersepit di tengah-tengah pergolakan yang berlaku. Ini termasuklah percintaan antara Ahmad dan Siulan dan percintaan Putih dengan Fatimah. Siulan selama ni telah diperalatkan oleh keluarganya sendiri bagi mendapatkan maklumat sulit tentera Jepun melalui Ahmad. Fatimah pula mendapat tentangan daripada kedua ibu bapa dia yang tidak setuju dengan orang Melayu sebagai polis Jepun. Sementara tu Osman yang bertugas sebagai perisik Jepun telah memasuki pasukan komunis untuk membalas dendam terhadap kematian bapanya yang berbangsa Cina. Segala pergolakan ini menimbulkan suasana huru-hara. Ada yang ingin merdeka dan ada juga yang ingin terus dijajah. Bapa Fatimah pula atas semangat untuk mempertahankan negara tercinta turut memasuki pasukan komunis semata-mata untuk menentang penjajah. Ini diikuti oleh Ahmad yang akhirnya bertemu dengan Siulan dan apabila menyertai pasukan komunis. Dan barisan pelakon dalam filem ini adalah Janet Khoo sebagai Siulan, Namron sebagai Ahmad, Gibran Agi sebagai Osman, dan Elis Huriati sebagai Fatimah. Dia masuk polis bukan macam kita.
Dia ada tujuan dia sendiri. Number 4. Dan dalam carta nombor 4 iaitu filem 1957 Hati Malaya. Seluruh perjanjian yang telah dicapai. Bersatulah kita sebagaimana belum pernah kita bersatu dahulu. Hianat janji, hilang jasa. You are the president of the MCA. Filem ni diterbitkan pada tahun 2007 sepenuh Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-50. Filem hebat ini diarahkan oleh Datin Paduka Suhaimi Baba yang mana pernah direct filem Pontianak Harum Sunan Malam. Berkisahkan mengenai golongan pemuda tempatan yang berusaha untuk menerbitkan sebuah buku bergambar yang bertajuk 1957 Hati Malaya. Filem ini turut menyelitkan kisah benar mengenai perjuangan untuk mencapai kebebasan. Dan bagi jalan cerita filem ini, dia mengisahkan sekumpulan generasi muda Malaysia yang datang dari latar belakang dan pemikiran yang berbeza, berusaha untuk menerbitkan sebuah buku bergambar 1957 Hati Malaya. Dalam pencarian itu, mereka menemui percintaan, persahabatan, kesetiaan dan memahami perjuangan 1957. Mereka pula betul-betul mendalami dan menjiwai watak-watak dan peristiwa dengan penuh emosi dan membawa mereka pada waktu semangat rakyat tanah Melayu bangkit menuntut kemerdekaan. Dan barisan pelakon dalam filem ini adalah Maya Karin sebagai Salmi ataupun Normala, Rusdi Ramli sebagai Azhari, Muhammad Kamrul Zaman Taib sebagai Tengku Abdul Rahman dan Zaifrul Nordin sebagai Dato' On Jaafar. 1957 Hati Malaya. Number 5. Dan dalam carta filem yang kelima adalah Tanda Putera. Democracy is dead in this country. You go to hell. Filem adaptasi daripada kisah benar memaparkan hubungan persahabatan antara Tun Abdul Razak dan Tun Dr. Ismail sejak tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Filem ini turut diarah oleh pengarah yang sama iaitu Datin Paduka Suhaimi Baba, dan jalan cerita filem ini mengisahkan tentang persahabatan yang akrab di antara Perdana Menteri kedua iaitu Tun Abdul Razak, lakonan Rusdi Ramli, dan timbalannya adalah Tun Dr. Ismail iaitu lakonan Zizanin yang terpaksa berahsia serta mengetepikan masalah kesihatan yang dihadapi masing-masing bagi memulihkan keadaan negara ekoran daripada tercetusnya peristiwa hitam pada 13 Mei 1969. Bagi siapa yang nak tahu kisah 13 Mei ni, hampa boleh tengoklah filem ni. Tun Abdul Razak terpaksa menyimpan rahsia tentang penyakit leukemia yang dihadapi kerana tidak mahu keluarganya tertekan. Beliau juga bimbang keselamatan negara pada ketika itu. Bilik bacaan di rumah Tun Dr. Ismail telah dijadikan klinik rahsia untuk rawatan mereka tanpa pengetahuan sesiapa pun, termasuk kaum keluarga Tun Dr. Ismail sendiri. Dan para pelakon dalam filem ini adalah Rusdi Ramli sebagai Tun Abdul Razak bin Hussein, Zizanin sebagai Tun Dr. Ismail bin Abdul Rahman, Faiza Ilai sebagai Tun Raha binti Muhammad Noah, dan Linda Hashim sebagai Toh Puan Nur Rashikin binti Muhammad Said. You are the Prime Minister. So itu saja top 5 filem yang relate dengan kemerdekaan yang aku suggest untuk hampa tengok. Wajib hampa tengok. Dan filem ni adalah base daripada aku punya pendapat. Tapi kalau hampa tak setuju ataupun ada apa-apa cadangan, hampa boleh tinggalkan komen supaya aku boleh dapat info dengan lebih lanjut. Dan selain daripada tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan bagi yang siapa yang baru join YouTube channel aku ni, tolonglah subscribe. Dan lagi satu, jangan lupa klik notification supaya apa? Hampa boleh dapat info pada video yang akan datang. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Dah 2 tahun tak sambut ni.